Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Kita berada pada juzuk kedua. Bab pertama, adab-adab makan dan minum. Yang mana pada hari ini kita berada pada muka surat 48 juz 2, masuk kepada adab yang keempat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Adab yang keempat, apabila ia mendatangkan akan makanan yang berwarna-warna itu padahal berturut-turut, maka jangan ia bersegera kepada mengangkatkan akan makanan yang didatangkan dahulu itu, tetapi seyuknyanya ditetapkan makanan itu pada tempatnya dan dibiarkan mereka itu menyempurnakan akan makanan itu hingga mengangkatkan mereka itu sekalian akan tangan mereka itu daripada makanan itu. Jadi kalau dia orang masih makan, jangan kacau, bagi dia habis. Jangan angkat tangan baru daripada makanan itu. Kerana barangkali di dalam mereka itu ada seorang yang terlebih ingin memakan akan makanan itu. Sebab siapa tahu dalam satu dulang tu, ada orang yang nak makan sampai habis lagi. Tak cukup kenyang lagi. Manusia ni perut macam-macam. Ada yang makan sikit dah kenyang, ada yang makan banyak. Macam itulah. Terlebih ingin memakan akan makanan itu daripada memakan makanan yang lagi akan didatangkan kemudian daripada itu. Dia nak makan yang ni daripada yang datang nanti. Atau ada lagi tinggal seorang yang berhajat kepada memakan makanan itu. Inilah makna tamakkun yang tersebut di dalam kata setengah ulama, at-tamakkunu fil ma'idati khairun min ziyadati launain. Artinya, menetapkan hidangan hingga selesai daripada kenyang orang yang memakan akan yang di dalamnya, dan jikalau satu warna sekalipun adalah lebih baik daripada makanan yang dua warna atau lebih, padahal tiada ditetapkan akan mengenyangkan akan orang yang memakan itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab yang kelima, seyuknyanya mendatangkan daripada makanan itu akan sekadar yang mencukupi bagi orang yang hadir itu. Kerana mendatangkan makanan yang kurang daripada mencukupi itu mengurangkan akan maruah, lagi memalukan akan diri, dan mendatangkan makanan yang lebih daripada yang mencukupi itu barangkali jadi israf, iaitu pembaziran atau riak. Jika ada qasadnya itu bermegah-megah. Ni, kalau niat bazir, tak boleh, haram.
Niat dia bukan nak membazir, tapi nak menunjuk. Riak, haram. Kan? Jadi yang cukup lah. Melainkan didengarkan yang akan datang itu 5,000 orang. Kita pun masak untuk 5,000. Tiba-tiba datang 3,000 je. Kenapa 2,000 tu tak datang? Kan? Pembaziran. Tapi bukanlah salah dia. Dia dah memang expect 5,000. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tetapi harus mendatangkan makanan yang terlebih daripada mencukupi itu jika ada ia orang yang murah hati atau niatnya itu mengambil berkat dengan makanan yang lebih itu supaya ia dan ahlinya memakan akan dia seperti yang tersebut di dalam hadis dahulu itu. Atau qasatnya mendatangkan akan makanan yang lebih-lebih itu akan meluaskan. Jadi dia membawa makanan yang lebih-lebih tadi, itu akan meluaskan akan orang yang memakan akan dia supaya nak senang. Yang nak makan ni dia makan banyak-banyak. Jika mengambil orang itu akan yang lebih daripada makan itu, saya ia suka akan dia. Memang dia nak orang makan banyak-banyak. Sebab tu dia buat banyak-banyak. Jadi saya teringat di pondok. Jadi kiai-kiai ni banyak yang memang mengaji tasawuf, bukan setakat mengaji macam kita ni. Lebih dari itu. Di mana mereka benar-benar mempraktikkan. Kita kadang susah juga. Tasawuf ni kadang berat. Kita membuat mana yang mampu. Tapi waktu saya dekat pondok, Ibu Nyai tu setiap hari masak. Masak tu banyak. Bukanlah banyak sangat, tapi banyaklah. Nasi, lauk sentiasa ada kat atas meja. Ruang dekat rumah. Dan saya waktu tu khadim. Jadi selalu dalam. Memang disediakan. Untuk apa? Setiap tamu yang datang, mesti dia akan suruh pergi makan. Lepas cakap-cakap, monggo, sila untuk makan. Pergi kat tempat makan tu, masuk bilik tu, ditutup. Biar tamu tu makan dengan tenang, tak rasa macam diperhatikan tak apa, tak, biar makan. Kalau dah habis, dia orang keluar sendiri. Tinggalkan pinggan kat situ. Makanan banyak. Dia bagi. Seorang boleh kata ni membazir. Tak, dia bukan untuk membazir. Dia memang untuk ikramud duyuf. Memuliakan tetamu. Beri makan. Saya kadang dulu susah sebab yang buat ni isteri yang kena masak, kesian dia. Nak pergi kedai jauh. Tapi sekarang kalau ada tamu memang kita kena bagi makan. Ikramud duyuf. Siapa pun tamu datang, kita mesti siapkan makanan. Walaupun beli pun sekalipun. Semampu kita lah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Orang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetamu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini waqad ahdara Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala ta'aman kathiran ala ma'idatihi wa qala lahu Sufyan rahimahullah ta'ala, ya Aba Ishaq, amma takhafu ayyakuna haza sarqan? Qala Ibrahim, laisa fit ta'ami saraf. Jadi ini boleh jadi dalil makan banyak. Dan sesungguhnya telah menghadirkan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala akan makanan yang amat banyak atas hidangannya. Maka mengata baginya itu oleh Sufyan rahimahullah ta'ala, hai bapa Ishaq, Aba Ishaq tu bapa Ishaq,
Tidakkah takut engkau bahawa ada berlebih-lebihan atau berlebih-lebih makanan itu jadi israf, pembaziran? Maka kata Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, tiada di dalam memberi makan itu jadi israf, pembaziran. Yakni dengan sebab niat yang tersebut itu tiada jadi israf. Bila kita niat untuk dimakan oleh tamu, tak jadi israf. Bersalahan jika dikosotkan akan dia itu bermegah-megah, maka iaitu jadi israf, pembaziran. Firman Allah SWT, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan makan oleh kamu akan makanan dan minuman oleh kamu akan minuman, dan jangan kamu israf, yakni jangan makan berlebih. Hadirin wal hadir hafizakum. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada suka akan orang yang musrifin, yang melakukan pembaziran. Allah tak suka. Surah Al-A'raf ayat 31. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa haka Abu Ali Ar-Ruzabari an rajulin annahu ittakhadha diyafatan fa'awqada fiha alfa sirafin faqala lahu rajulun qad asrafta faqala lahu udkhul fakullu ma awqadtuhu li ghairillahi fa'atfi'hu fadakhala rajulu falam yaqdir ala itfa'i wahidin minha fanqata'a. Artinya, dan menghikayatkan oleh Abu Ali Ar-Ruzabari radhiyallahu anhu daripada seorang lelaki bahawasanya ia berbuat jamuannya maka memasang ia di dalamnya itu 1000 pelita. Maka berkata baginya oleh laki-laki, telah israf kau, qad asrafta, pacang sampai 1000 pelita. Maka berkata ia bagi laki-laki itu, masuk engkau, maka tiap-tiap yang aku pasang akan dia kerana yang lain daripada Allah Ta'ala, maka padam olehmu akan dia. Maka masuk laki-laki itu, maka tiada kuasa atas memadamkan satu daripadanya, maka putuslah ia. Maksudnya, ni karamah dia. Jadi dia pasang banyak, orang tengok ni pembasiran. Pembasiran ni, asrafta, qad asrafta, kau betul-betul dah membazir. Dia kata kau masuk mana-mana lilin atau lampu yang aku tak niat ikhlas kerana Allah, maka berarti jadi perugian. Kau matikan, dia akan mati. Ternyata dia cek semua tu, dia tak boleh nak matikan. Dia tiup ke apa, tak mati-mati. Allahualam, karamah dia. Ni Abu Ali Ar-Ruzabari. Ni. Maka dia akhirnya orang tu dia putus asa sebab tak boleh nak padam. Dia wal hadra hafizahullah. Karamah tu wujud. Jangan kita mengingkarinya. Kerana akidah ahli sunnah wal jamaah menerima dan percaya akan adanya khawarikul adah seperti macam-macam. Okey. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Karamah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa yanbaghi an ya'zila awalan nasiba ahli al-baiti hatta la takuna a'yunuhum tamihatan ila ruju'i syai'in minhu fala'allahu la yarji'u fatadiqu suduruhum wa tamtaliku fi dhifani alsinatuhum wa yakunu qad at'ama ad-dhifana ma yatba'uhu karahiyatu
qaumin wa dhalika khiyanatun fi haqqihim. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Maksud dia, artinya, dan seyuknyanya bahawa mengasingkan ia pertama daripada makanan itu akan bahagian orang yang di dalam rumahnya, dan kemudian daripada itu maka mendatangkan ia akan makanan itu kepada orang yang dijamu itu. Dijamu itu hingga tiada ada segala mata mereka itu terlebih kepada kembali suatu daripada makanan yang didatangkan kepada orang yang dijamu itu. Maka barangkali tiada kembali suatu makanan itu, maka jadi picik hati, gelap hati, picik hati mereka itu. Dan bertutur lidah mereka itu di dalam mengumpat akan tetamu itu. Na'udzubillah min zalik, sampai macam tu. Dan adalah dengan itu ia telah memberi makan orang yang dijamu itu, yang mengikut akan dia, benci kaumnya itu, dan demikian itu khianat pada hak mereka itu. Hadirin wal hadra abidakumullah, na'udzubillah min zalik. Dan makanan yang lebih daripada jamuan itu tiada harus bagi orang yang dijamu itu mengambil akan dia, melainkan dengan izin orang yang mempunyai rumah itu, lagi dengan redha hatinya. Maka jikalau diketahui akan redanya, maka seyukyanya memeliharakan adil dan berbahagi dengan segala taulannya yang bersama-sama dijamu itu. Maka jangan ia mengambil lebih, melainkan dengan redha taulannya. Itu dia, hadirin wal hadir hafizakumullah. Sekarang kita masuk adabul insiraf. Adab insiraf yakni adab berpaling tatkala selesai daripada jamuan. Bila dah selesai daripada jamuan, insiraf, boleh pergi masing-masing. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Adapun adab insiraf yakni adab berpaling tatkala selesai daripada jamuan, maka iaitu 3 perkara. Ada 3 adab. Adab yang pertama, tuan-tuan, sunat bagi orang yang mempunyai rumah yang menjamu itu bahawa keluar ia serta orang yang dijamu itu kepada pintu rumahnya, kerana memuliakan akan orang yang dijamunya itu. Seperti sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa percaya dengan Allah barang siapa yang percaya dengan Allah Ta'ala dan percaya dengan hari yang kemudian, maka hendaklah ia memuliakan akan tamuinya atau tamunya itu. Hadirin wal hadra abidakumullah. Ni hadis yang telah saya bacakan tadi dari wal hadra abidakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Inna min sunnati dhaifi an yushabba'a ila babid dar." Artinya bahasanya setengah daripada yang sunat bagi orang yang didatangi tamu itu, bahawa berjalan ia serta tamu itu hingga sampai kepada pintu rumah. Masya Allah. Ini dia. Hadis ini rawahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Hadis yang dhaif menurut takhrij Al-Imam Al-Iraqi rahimahumullah ta'ala. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Dan kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Qatadah dia berkata, "Qadima wafdun Najashi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqama yakhdimuhum binafsihi. Faqala lahu ashabuhu, nahnu nakfika ya Rasulullah." Faqala la kala innahum kanu li ashabi mukrimin wa ana uhibbu an ukafi'ahum. Maksud dia daripada kata-kata Abu Qatadah tadi,
Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maksudnya, datang suruhan Najasyi Raja Habsyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhidmatkan akan mereka itu dengan sendirinya. Maka berkata baginya oleh segala sahabat, memadalah kami yang berkhidmat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya, tidak, adalah tiap-tiap mereka itu dahulu memuliakan bagi sahabatku dan aku sekarang terlebih kasih membalas akan mereka itu. Wa ana uhibbu an ukafi'ahum. Masya Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kisah-kisah ni untuk kita ibrahkan pada diri, reflectkan pada diri kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab yang kedua, bahawa seyukyanya orang yang jadi tamu itu tatkala keluarnya itu dengan manis muka dan dengan suka hati, dan jikalau taksir orang yang mempunyai rumah itu sekalipun kerana yang demikian itu setengah daripada perangai yang baik lagi merendahkan diri. Tawaduk maksudnya. Sabda Nabi SAW, Inna rajula la yudrika bi husni khalqihi wa darajata sa'imi qa'imi. Hadis ini riwayat rawahu at-Tabrani fil Kabir, diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Apa artinya? Bahawasanya seorang laki-laki sungguhnya mendapat dengan baik perangainya itu, dengan darjat orang yang membanyakkan puasa, yang lagi mendirikan sembahyang dan berbuat ibadat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu adab yang ketiga. Adab yang ketiga, bahawa jangan ia keluar melainkan dengan redha seorang yang mempunyai rumah itu dan dengan izinnya. Dan lagi seyukyanya, jangan ia duduk berhenti di rumah orang yang menjamu itu terlebih daripada 3 hari. Tetapi jikalau menahan orang yang mempunyai rumah itu atas duduknya dan lebih daripada 3 hari, maka harus baginya duduk di situ lebih daripada 3 hari, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan perkara ini. Iaitu ad-diyafatu salasatu ayyamin famazada fasadaqatan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tetamu itu 3 hari. Maka yang lebih daripada 3 hari itu sedekah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu dia ada perhatian, tanbihun. Kalau Indonesia dia buat tanbihun, dia buat dalam kurung. Benda yang perlu diteliti dan lain-lain. Apa dia? Iaitu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Perhatian dan sunat mendatangkan makanan ke rumah orang yang kematian kerana ia masyghul dengan kematian daripada berbuat makanan. Demikianlah disuruhkan oleh Rasulullah SAW mendatangkan makanan tak kala mati Sayyidina Ja'far, anak Abu Talib, saudara Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita masuk bab kedua, tuan-tuan dan puan. Kita masuk bab yang kedua pada menyatakan adab berkahwin. Okey. Di dalamnya 4 fasal. Di dalamnya ada 4 pasal. Saya ulang balik, bab yang kedua pada menyatakan adab berkahwin. Ini adalah masalah adab berkahwin, zawaj atau nikah. Dan di dalamnya 4 fasal. Ada 4 fasal bagi bab ini. Fasal yang pertama,
pada pasal yang pertama, pada menyatakan kelebihan berkahwin dan kelebihan meninggalkan akan dia. Ni, ada kelebihan berkahwin, ada kelebihan tak nak berkahwin. Imam Nawawi tak kahwin, contoh dia. Ketahui olehmu bahawasanya bersalahan ulama pada kelebihan berkahwin itu. Means ulama juga bersalahan. Maksudnya berbeza pendapat, terjadi khilaf di kalangan mereka berkenaan perkahwinan ini. Kata setengah ulama bahawasanya berkahwin itu terlebih afdal daripada buat ibadat yang sunyi daripada berkahwin. Dia kata berkahwin itu lebih afdal. Ni daripada ibadat yang sunyi daripada berkahwin. Dan kata setengah ulama bahawasanya berbuat ibadat yang sunyi daripada nikah itu afdal jikalau ia tiada sangat ingin kepada berkahwin. Ni. Dan jikalau sangat ingin kepada berkahwin itu, sekira-kira jikalau tiada berkahwin nescaya jadi was-was di dalam berbuat ibadat, maka berkahwin itu terlebih afdal daripada berbuat ibadat dengan was-was itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu untuk berkahwin. Dan kata setengah ulama bahawasanya yang terlebih afdal pada zaman sekarang ini iaitu meninggalkan akan berkahwin kerana pada masa yang sama, pada masa yang sekarang ini, bahawa berusaha pada menghasilkan belanja yang halal itu sangat susah, dan lagi kebanyakan perempuan pada masa ini berperangai dengan kecelaan. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Lalu Imam Ghazali meneruskan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa dia kata? Dan tiada nyata keadaan di dalam segala perkataan ini, melainkan dengan kamu datangkan dahulu akan segala hadis Nabi SAW dan segala athar sahabat dan tabi'in yang yang menunjukkan kelebihan berkahwin bagi orang yang sejahtera agamanya daripada kebinasaan berkahwin itu, dan kamu datangkan akan segala hadis dan athar yang menunjukkan kelebihan meninggalkan pihak itu bagi orang yang tiada sejahtera agamanya daripada kebinasaan berkahwin itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Kelebihan berkahwin. Kalau milih untuk kahwin, apa kelebihan dia? Kelebihan kahwin. Kelebihan berkahwin adapun kelebihan menggemarkan bahawa maka iaitu beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan athar sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Lalu dia kata, di setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama minkum. Artinya, dan kawinkan oleh kamu akan segala orang yang bujang daripada kamu. Dalil ini menunjukkan suruh mengkahwinkan lagi seorang perempuan yang bujang, sama ada orang yang bujang itu laki-laki atau perempuan. Wallahu a'lam. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna. Hadirin wal hadrat. Artinya, maka jangan kamu menegahkan akan segera amal ibadat yang perempuan bahawa berkahwin mereka itu akan segala suami mereka itu. Masya Allah. Surah Al-Baqarah. Ayat ini menunjukkan akan tegah. Dia ada tegahan.
Ayat ini menunjukkan akan tegah bagi bapa itu akan enggan ia mengkahwinkan anak perempuannya. Diri wal hadra afidhakullah. Dan setengah daripadanya firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina. Ini. Artinya, hadirin wal hadrat hafizakumullah. Artinya iaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana, dan mereka yang berkata di dalam doa mereka itu, wahai Tuhanku, beri olehmu bagi kami daripada segala isteri sains, segala isteri kami dan segala anak cucu kami akan yang menjinakkan mata kami, maka yakni menyukakan akan kami. Hadirin wal hadra azizakumullah. Lalu dia kata di sini, ayat ini menunjukkan bahawa kepujian adalah orang yang membodohkan akan Allah Ta'ala, akan yang sedemikian itu di dalam doa mereka itu. Okey. Hadirin wal hadra abidakumullah. Okey, inilah. Dan setengah daripada hadis Nabi SAW maka menunjukkan akan kelebihan dan menggambarkan berkahwin itu, iaitu sabda Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman raghiba faman ahabba fitrati falyastanadda bisunnati. Ini hadirin wal hadra afidakumullah. Dia sebut juga dalam maqalah Ittihaf Sadam Musakin. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Dan setengah daripada hadisnya Nabi SAW, nakihu, tanakasaru. Jadi saya, tanakahu, taksuruh, fa inni abahi bikumul umama yaumal qiyamati hatta yastaiqadha. Ini yaumal qiyamati hatta bil qisti, hatta bil qisti. Tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamati hatta bil qisti bisaqti. Rawahu Baihaqi wa Tayran. Artinya, bernikahlah oleh kamu supaya banyak kaum, banyak umat Nabi Muhammad. Maka bahasanya aku bermegah-megah dengan mereka, dengan kamu, agar segala umat pada hari kiamat hingga datang, hingga dengan anak yang gugur daripada perut ibunya. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Dan setengah daripadanya adalah Nabi SAW, man taraka tazwija makhafatal aidi falaysa minni. Artinya, barang siapa meninggalkan ia akan beristeri kerana takut akan papan muka, bukan ia daripada kami. So itu sebab tu kita tak nak ilmu semua. Tidak bulat. Rawahu Dailami fi Musnad al-Firdaus. Arti bulat dua lain ni dia dia juga seorang ahli hadis. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Man kana dha tawqin falyatazawwaj. Kita jumpa pada sesi yang akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.